Kita ni terbagi pada 3 golongan. Terbagi kepada 3 golongan. Yang pertama, Allah Ta'ala tak buka pintu hidayah. Allah Ta'ala tak buka pintu hidayah dan taufik dia. Tak rasa nak buat ibadah kepada Allah, tak teringatnya ibadah kepada Allah, lalainya daripada perintah Allah. Sebab apa? Dia tahu kata sembahyang tu wajib, dia tahu katanya puasa tu wajib, dia tahu kata zakatnya wajib, dia tahu benda ni sunat, benda ni buat dapat pahala, benda ni haram apabila buat dosa, tapi masih dia tak buat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak buka pintu hidayah dia. Allah Ta'ala tak buka pintu ibadah kepada seseorang tadi. Kita alhamdulillah, Allah Ta'ala telah buka pintu hidayah. Golongan yang kedua, Allah Ta'ala buka pintu hidayah. Allah Ta'ala buka pintu ibadah, pintu taat. Allah Ta'ala buka. Makna orang tu boleh ibadat. Orang tu dia boleh sembahyang, boleh berjamaah, orang tu dia boleh mengaji, orang tu dia boleh baca Quran, orang tu dia boleh zikrullah, dan orang tu boleh buat baik. Tapi tak buka pintu terima. Ada juga. Rubbama fataha laka babat ta'ah wa ma fataha laka babal qabul. Kalau kita mengaji dalam kitab Hikam Ibn Atta'illah, dia ada sebut rubbama fataha laka babal ibadah. Terkadang Allah Ta'ala buka bagi engkau akan pintu ibadah kepada Allah. Apabila Allah Ta'ala buka pintu ibadah ni, kita boleh ibadat? Boleh ibadat. Boleh sembahyang berjamaah, boleh baca Quran, boleh duduk dalam majlis ilmu, boleh mengaji. Tapi wama fataha laka babal qabul. Dan Allah Ta'ala tak buka pintu terima. Tak dapat balasan, tak buka pintu terima ni macam mana? Kita hadir berjamaah tapi tak dapat pahala daripada Allah. Hanya kita dapat lepas fardu sahaja. Kita dapat lepas fardu, tuntutan wajib di atas kita, tapi ganjaran Allah Ta'ala tak bagi. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala buka pintu ibadah. Fatahalaka babal ibadah wa fatahalaka babal qabul. Allah Ta'ala buka pintu ibadah dan Allah Ta'ala buka pintu terima. Makna Allah Ta'ala terima. Terima ni Allah Ta'ala bagi balasan pahala. Kalau kita semayang berjamaah ni, Allah Ta'ala bagikan 27 ataupun 25 ataupun 100,000 kalau semayang di tanah haram Mekah. Nampak? Kita bacakan Quran satu huruf digandakan 10 ganjaran. Sebab apa? Allah Ta'ala bukakan pintu terima. 2. Ini yang kita nak, golongan yang ketiga ni. Kita berdoa kepada Allah supaya jangan masuk dalam golongan yang kedua. Buka dah pintu ibadah tapi tak buka pintu terima. Sebab apa? Kata Syekh Ibn Atta'illah, li'annaha, kerana bahwasanya qad tuqarinuha afatun qadihatun fil ikhlasi fiha. Kerana terkadang kita ni buat ibadah yang ada sifat, kerana terkadang kita buat ibadah ni tuqarinuha, menyertai akan ibadah itu afatun oleh penyakit-penyakit qadihatun, yang mencederakan ikhlas pada ibadat tadi. Yang misal katakan i'jab, seumpama dalam diri kita ada ujub, warriya, dalam diri kita ada sifat riya, was-sum'ah wal kibri, ada sifat takabur, ada sifat sum'ah, ada sifat hasad. Mana ada penyakit-penyakit yang duduk sekali dalam diri kita sewaktu kita melakukan sembahyang, baca Quran, mengaji, ada sifat-sifat yang mazmumah. Maka sifat-sifat inilah yang tertutup, yang menyekat, yang menghalangkan ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu ulama kata wajib kita kena mengaji 3 ilmu sebagai fardu ain. Yang pertama at-tauhid, al-i'tiqad,
akidah, di atas jalanan ahli sunnah wal jamaah. Nah, kalau ngikut pak kita ke di atas mazhab Asy'ariyah. Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Maturidi. Yang kedua, nah, ilmu yang wajib kita kena maji apa dia? Supaya nak membetulkan ibadah kita dalam bab taharah, dalam bab ibadah, dalam bab apa najis, dalam bab apa ni suci najis apa semua ni ialah ilmu fiqh, ilmu fiqh. Ilmu untuk nak membetulkan zahir kita, ibadah hak zahir ni supaya betul dengan segala syarat sah, rukun dia macam mana untuk Allah Taala nak terimakan ibadah kita. Tapi yang ketiga ni, yang ketiga pun wajib juga ialah ilmu tasawuf. Ilmu untuk nak membersihkan diri kita daripada segala sifat-sifat mazmumah. Sifat mana? Sifat yang menegah Allah Ta'ala nak balaskan pahala pada kita tu. Kadang-kadang benda ni dia mari. Kadang-kadang benda ni dia mari. Kalau kita tak belajar, tak tahu kata sifat apa dia ada dalam diri kita ni. Kadang-kadang tengah-tengah semayang duk mari kita ingat kata aku ni Allah banyak ibadat ni. Nah, tak ada nak lawan kita ni. Nah, sunat kita buat qabliyah, ba'diyah, duha, isyraq, tahajud, qiyamul lail, sunat tasbih setiap malam kita buat. Tak ada nak dia kira tak ada, kita lebih. Dia kira kata kita hebat, kita banyak ibadat. Itulah orang panggil perkara yang boleh menghalangkan terima ibadat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Tapi apabila kita mengaji, kita tahu, mari terasa tu kita dah tahu dah. Dah sifat ni nak mari dah ni. Astaghfirullahalazim, ya Allah aku buat ni semata-mata kerana-Mu ya Allah. Boleh kita jaga dan kontrol hati kita. Boleh kita halaukan sifat-sifat yang tersebut daripada sifat-sifat mazmumah. Sebab tu dalam kitab hikam dia kata macam mana? Dia kata kadang-kadang orang yang buat maksiat ni, orang yang buat maksiat dan dia bertaubat kepada Allah, dia sesal di atas maksiat dia sesal di atas dia terderaka kepada Allah. Orang yang buat maksiat ni khairun min ta'atin, ya lebih baik daripada orang yang taat. Nah, orang yang taat yang menyebab taat dia tu ada sifat takabbur, ada sifat riya, ada sifat sum'ah. Yurithuha, yurusiha, yang menyebabkan taat dia tu mari rasa dia lebih. Mari rasa dia ni hebat, mari rasa dia ni macam-macam rasa. Sebab itulah muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah. Nah, kita nak golongan yang ketiga. Allah Ta'ala dah buka pintu ta'at dan juga supaya Allah Ta'ala itu terimakan amal ibadah kita. Ini orang panggil satu nikmat. Nikmat apa orang panggil ni? Ni'matul imdad. Orang panggil nikmat imdad. Nah, tu dia. Nikmatnya ada dua. Yang besar-besarnya ni'matul ijad. Yang pertama ni'matul ijad. Allah Ta'ala menjadikan kita insan. Allah Ta'ala menjadikan kita ni manusia yang seelok-elok kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Ta'ala jadi manusia seelok-elok kejadian bentuk manusia ni. Allah Ta'ala tak jadi kita kambing, Allah Ta'ala tak jadi kita lembu, Allah Ta'ala tak jadi kita binatang. Allah Ta'ala menjadikan kita insan. Ini orang panggil nikmat apa? Ni'matul ijad. Yang kedua, ni'matul imdad. Ni'matul imdad ni apa? Nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita dengan secara beransur-ansur. Mula-mula kita lahir daripada kandungan ibu kita ada apa? Tak ada apa. Tak ada nama, tak ada. Nama baru bubuh ya. Dan nama ni bubuh bila? Sunat kita letak nama pada hari yang Yaumus Sabi', pada hari yang ketujuh. Sunat juga kita buat aqiqah pada hari yang ketujuh. Tu dia. Pada hari yang ketujuh baru bubuh nama, baru ada nama kita ni. Pakaian ada ke tak? Tak ada. Tak ada seorang pun yang keluar daripada kandungan ibu dah pakai seluar siap dah. Dah pakai baju tak ada.
Allah Ta'ala bagi pakaian pada kita. Allah Ta'ala bagi sifat perkata pada kita. Dulu tak pandai berkata, tak nak bercakap pun tak pandai. Nak bercakap pun tak pandai. Allah Ta'ala bagi sifat berkata pada kita. Orang panggil ni'matul imdad. Boleh bercakap, boleh panggil ayah, boleh panggil mak, boleh panggil mama mula-mula ni. Lama-lama pula kita yang tak ada ilmu, dan ayah kita hantar mengaji, dapat ilmu, ada ilmu. Lama-lama adanya kerja, adanya harta, adanya anak, adanya isteri, adanya anak, adanya suami, adanya jawatan, itu dikatakan ni'matul imdad. Nikmat yang Allah Ta'ala beransur-ansur bagi pada kita. Dan juga jangan kita lupa satu nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita, apa dia? Nikmat Allah Ta'ala menjadikan kita setengah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu nikmat. Satu nikmat yang Allah Ta'ala jadikan kita ini setengah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nak bicara pada malam ni insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, nikmat banyak lagi lah. Nikmat sihat tubuh badan kita, tak sakit lutut, satu nikmat tu. Makan lalu, satu nikmat. Makan lalu ni satu nikmat. Kadang-kadang orang tu ni tak boleh berjalan, tapi makan habis 2 pinggan. Sebab apa? Nikmat makanan masih ada di lidah dia. Allah Ta'ala belum ambil. Itu satu nikmat. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu apabila Allah Ta'ala dia tarikkan nikmat ni, Allah Ta'ala dia nak ambil nikmat kekuatan kita yang boleh duk berjalan ke sana ke sini ni, mudah sangat ya. Jangan kita dah yakin kata aku tak apa, dah cek bagi tadi ya, darah tinggi tak ada, kecil manis tak ada, lemak dalam darah tak ada, buah pinggang semua tak ada, elok belaka. Tak apa. Tapi apabila Allah Ta'ala kehendak, walaupun tak ada penyakit, boleh Allah Ta'ala bagi sakit pada seorang tadi. Boleh Allah Ta'ala bagi seorang tu jatuh. Boleh Allah Ta'ala bagi bila-bila Allah Ta'ala kehendak. Kadang-kadang kita ni yakin dengan apa yang kita ada. Allah Ta'ala dia sebut dalam hadis, Allah Ta'ala dia merintah malaikat ambil kekuatan kita ni. Faya'murullahu ta'ala ahadahum an ya'khudha quwwatahu. Dia Allah Ta'ala perintah malaikat ni, sungguh malaikat ni mengambilkan akan kekuatan hamba ni. Apabila Allah Ta'ala perintah ni, malaikat dia tak langgar perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Ta'ala dia perintah, dia tak pernah deraka. La ya'sunallah, tak deraka pada Allah, dan dia buat apa yang Allah Ta'ala perintah. Allah Ta'ala kata, wahai malaikat, ambillah akan kekuatan pada hamba, faya'khudhaha bi amrillahi ta'ala. Maka malaikat pun ambillah dengan perintah Allah Ta'ala. Apabila dia ambil kekuatan ni, malaikat cabut kekuatan kita ni, apa jadi? Fayad'ufu, maka jadi lemahlah seseorang tadi, tak boleh nak berjalan dah. Hari ni boleh berjalan, alhamdulillah. Boleh gerak kaki kita sendiri, kita mari pada rumah Allah. Ramai mana lagi yang tak boleh bergerak mari pada rumah Allah? Ramai yang bersyahadah, tapi mereka tak boleh nak bergerak kepada rumah Allah. Dan juga apabila Allah Ta'ala nak tarik nikmat makanan pada mulut kita ni pun, Allah Ta'ala perintah malaikat juga. Wa ya'muru thaniya ay ya'khudha lazzata ta'amin famihi. Allah Ta'ala perintah malaikat yang kedua, bahawa mengambil ia malaikat akan lazat makanan yang ada pada mulut hamba. Apabila perintah, maka ambil lazat, tak rasa nak makan dah. Tu dia. Baik. Tapi apabila ada lazat, nikmat lazat makanan, makan lalu. Walaupun 5 kenduri sehari ni, boleh makan, pergi rumah tu pun makan juga. Tengok, mula nampak rasa kenyang dah. Tapi kita tengok nampak merah, nampak kuning ni, yang mari selera nak lazat tu, boleh makan. Nikmat Allah. Allah Ta'ala cabut, Allah Ta'ala perintah cabutkan nur yang ada pada muka hamba, menjadi pucat lah.
Tak kenal dah. Dulu orang ni segak tak ada arah dah. Tapi baru demam 2 minggu je, tengok tak cam dah. Allah Ta'ala tarik nikmat segak dia tu. Tapi satu hamba yang beriman ni, dan Allah Ta'ala perintah juga pada malaikat ambil dosa dia. Ambil dosa hamba. Tu dia. Sebab tu muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah Taala masih bagi peluang pada kita, maka sama-samalah kita bersungguh melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah. Dan yang kita dapat buat ibadat ni kenapa? Kerana ada nur hidayah daripada Allah. Yang keduanya, kita kena bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita kata alhamdulillah alladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji-puji bagi Allah yang mana Allah Ta'ala menjadikan kita ini setengah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab umat Nabi ni umat yang sangat mulia. Umat Nabi ni umat yang paling mulia. Umat Nabi Muhammad ni. Tu dia. Sebab tu Nabi katanya, kita ni umat Nabi Muhammad ni akhiruhum wa awwaluhum. Orang yang akhir dan orang yang awal. Akhir dengan awal ni benda yang berlawanan tu. Akhir awal, kok mana? Tak faham. Akhir ni mana? Bangkit akhir sekali di atas dunia. Lebih-lebih lagi kita ni pula umat akhiruz zaman, umat yang akhir sekali. Awaluhum, awal apa dia? Awal ni waktu kita bangkit di akhirat, masuk syurga, awal sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-jannatu hurrimat 'alal anbiya'i hatta adkhulaha. Syurga ni kata Nabi diharamkan di atas nabi-nabi yang dahulu daripada aku, hatta adkhulaha, sehingga aku ni masuk dulu dalam syurga, barulah boleh para nabi itu baru masuk nabi-nabi lain. Wa hurrimat 'alal umam, kata Nabi, dan juga syurga ni diharam di atas umat-umat yang dahulu, hatta tadkhulaha ummati, sehingga masuk di dalam syurga tu oleh umat aku dulu. Allah, kita dengar ni rasa dan bersyukurlah kita ni jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah. Kita umat yang akhir bangkit, tapi yang awal masuknya di dalam jannah Allah. Masuk dalam jannah Allah. Nabi Ibrahim pernah minta kepada Allah, ya Allah, jadilah kami ni nabi akhiruz zaman, nabi yang akhir. Jadilah nabi ni nabi yang akhir. Allah Ta'ala kata, dah aku sedia siap dah. Tak jadi nabi, jadi umat. Umat pun dah sedia dah. Siapa? Setengah padanya kita. Sebab tu kita kena bersyukur pada Allah, kita jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada peluang. Kalau gitu Nabi berkata, ya Allah, mintalah juga umat akhir zaman sebut nama dia. Sebab tu dalam sembahyang ada sunat kita baca selawat Ibrahimiyah, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Tengok. Nak juga. Sebab apa? Kemuliaannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah. Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam dia cemburu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Adam alaihi salam, aku ni sangat iri kepada umat Muhammad. Aku ni sangat iri kepada umat Muhammad kerana Allah Ta'ala beri kepada mereka itu 4 macam kemuliaan. 4 macam kemuliaan. Allah Ta'ala bagi kepada mereka itu dan tak baginya kepada aku. Yang pertama apa? Yang pertama, kata Nabi Adam alaihi salam, Allah Ta'ala dia terima taubat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana-mana tempat yang dia bertaubat.
Kita duduk rumah bertaubat, Allah Ta'ala terima. Kita duduk masjid, Allah Ta'ala terima. Kita duduk di mana saja mengikutkan syarat-syarat taubat tu, nah, maka Allah Ta'ala terima. Duduk di tanah haram pun terima. Duduk di mana saja. Tapi aku ni tak. Kata Nabi Adam, aku ni duduk taubat pada Allah ni selama, kata ulama, 450 tahun. Apabila aku dilontar daripada syurga kepada dunia ni, 450 tahun Allah Ta'ala tak terima taubat aku. Seakhirnya apabila waktu aku masuk di tanah suci Mekah, aku bertaubat, baru Allah Ta'ala terima. Aku ni Allah Ta'ala nak terima taubat bila aku berada di Makkah, tanah suci, di tanah haram Mekah. Itu dia. Nah, Nabi Adam ni duduk dalam syurga dulu ni. Allah Ta'ala buat Nabi Adam alaihi salam. Nah, tapi dengan sebab satu kesalahan, nah, satu kesilapan, maka dilontar keluar daripada syurga. Nah, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah. Nah, 450 tahun dia bertaubat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 450 tahun Nabi Adam dia bertaubat. Kita ni 4 minit pun rasa lama dah. Nah, lebih-lebih lagi imam baca kunut nazilah pula. Nah, tu rasa lama kita ni. Sebab tu kita ni dah, kita tengok kita ni kurang berdoa kepada Allah. Munajat kepada Allah ni sangat kurang, sebentar sangat. Nah, kalau kita nak banding dengan orang-orang dulu ni, dah banyak dia berdoa kepada Allah. Sebab tu doa ni rezeki Allah yang bagi pada siapa-siapa yang dia kehendak. Kadang-kadang kita banyak ingat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kadang-kadang tak boleh kata sehari, tak pernah kata sekali pun. Sebab tu beruntung orang mari sembahyang Jumaat ni. Boleh juga amin. Dan duk berdoa amin belakang imam. Sama aja orang amin belakang imam tu sama aja. Menepati doa jugalah. Nah, nak berdoa masing-masing pun tak apa. Sebab doa dah imam kata Rabbana atina. Nah tu mana masuk imam, masuk makmum. Kita kata amin, terima ya Allah. Kenapa? Kalau duduk rumah sembahyang assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullah sambil-sambil bangun. Doa tak dah. Astaghfirullah pun sambil-sambil bangun, sambil-sambil ambil sejadah sakut. Nah, tak ada buat apa pun. Sebab tu kata doa ni rezeki Allah. Apabila Nabi Adam berada dalam syurga ni, Allah Ta'ala dah bagi tahulah, wala taqrabu hadhihi asy-syajarah. Wahai Adam, jangan kamu hampir dengan pokok ni. Nah, jangan kamu hampir dengan pokok ni. Syaitan iblis ni Allah, dia seteru sekali lah. Nah, panjang lebar lah cerita tu. Jadi syaitan katanya, wahai Adam, mu ni tak boleh duduk dalam syurga selama-lama ni. Ni mu kena keluar dalam syurga ni. Dah, Nabi Adam kata, aku duduk dalam syurga, tak mau keluar dah. Iblis katanya, ada tak dalam syurga ni Allah Ta'ala larang kamu tak buat apa? Ada, kata dia, hanya satu. Dan ada satu pokok ni Allah Ta'ala kata, jangan kamu hampir dengan dia. Iblis kata tu tanda kata, kalau mu hampir benda ni, kalau mu makan buah kayu ni, mu akan kekal dalam syurga. Syaitan iblis dia tipu. Nabi Adam kata nah, maka dia bersumpah dengan nama Allah. Iblis wallahi pun, dengan wallahi juga Nabi Adam pun ikutlah makan buah tu. Terlalu itulah dengan silap tu Allah Ta'ala keluarkan Nabi Adam. Hikmat ada, hikmat yang nak lahirkan kita ni. Keluarkan Nabi Adam daripada syurga. Nabi Adam jatuh di mana? Di India, Hindi. Siti Hawa jatuh mana? Di Jeddah. Di Jeddah mana tu nenek lah. Tu bahasa makna dia. Dia berjumpa di mana? Di satu padang yang dinamakan Arafah. Arafah tu mana kenal mengenal. Dan berjumpa ni di antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Jumpa di padang Arafah. Apabila Nabi Adam kata aku masuk di kota suci Mekah, aku ni berdoa kepada Allah di situ tu, barulah Allah Subhanahu wa taala terimakan taubat aku. Allah.
Tapi kemuliaan umat Nabi Muhammad ni, di mana-mana dia berdoa, Allah Ta'ala terima. Tu pun Nabi Adam dia tawassul dengan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam ni dia tawassul. Dia kata, ya Rabbi bihaqqi Muhammadin, wahai Tuhan aku dengan sebenarnya Nabi Muhammad ni, mintalah aku ampunkan kesilapan aku ni ya Allah. Tu dia. Allah Ta'ala pun kata, faqala Allah Ta'ala berfirman, ya Adam wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluquhu. Wahai Adam, macam mana kamu kenalkan Muhammad padahal aku belum jadi lagi? Aku tak bangkit lagi Nabi Muhammad ni. Tapi macam mana buat kamu boleh kenalkan akan dia? Sebab kamu sebut nama tu, bi rabbi haqqi Muhammadin. Qala Adam, berkata Nabi Adam, ya Rabbi, li'annaka lamma khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya ruhika wa rafa'tu ra'si fara'aitu 'ala al-qawa'imil 'arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam berkata, ya Allah, kerana bahasa Engkau jadikan daku dulu ni, apabila Engkau jadikan daku, apabila Engkau tiupkan roh masuk dalam aku, maka aku celak mata, aku angkat kepala, aku nampak dah tertulis maktuban, tertulisnya la ilaha illallah, tertulisnya di tiang-tiang arash. Fara'aitu 'alal qawaimil 'arsy, maka aku nampak di tiang-tiang arah itu tertulisnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku tengok nama Muhammad ni duduk sama dengan nama Engkau ya Allah. Maka aku yakin bahawa Muhammad ini bukan orang biasa. Bukan orang biasa, mestilah orang yang ada kelebihan, mestilah orang ni orang mulia. Dengan sebab tu aku minta dengan nama Muhammad ni, tawassul orang panggil, bi rabbi haqqi Muhammadin, ya Rabbi bi haqqi Muhammadin. Tu dia. Barulah Allah Subhanahu wa taala terima maaf kepada Nabi Adam alaihissalam. Tu satu kemuliaan yang Allah Ta'ala tak bagi pada dia, tapi bagi pada kita. Dan di mana-mana tempat yang kita bertaubat ni, Allah Ta'ala terima taubat kita. Simin dan muslimat yang dikasihi Allah. Yang kedua, kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tak bagi pada aku ni apa? Berpisah dengan keluarga. Aku dulu apabila aku buat satu kesalahan, kesalahan aku buat, Allah Ta'ala berpisah aku dengan Siti Hawa. Lama mana nak boleh berjumpa aku dengan Siti Hawa? Keluar daripada syurga di India, di Mekah, jauh perjalanan. Tapi umat Nabi Muhammad ni, walaupun dia buat maksiat, kalau duduk rumah, duduk situ. Kalau dia mabuk di meja tu, duduk mabuk di meja tu. Kenapa? Tak ada kata dia pergi duduk minum mabuk, sedar-sedar tengok duduk di Afrika Selatan. Tak ada seorang pun. Kalau ada, penuh masjid. Kenapa? Tak berpisah dengan keluarga ni. Walaupun dia deraka kepada Allah. Tu dia. Yang ketiganya, kata Nabi Adam alaihissalam, aku buat kesilapan dalam syurga. Aku buat kesilapan dalam syurga ni. Allah Ta'ala letar aku keluar daripada syurga. Tapi umat Nabi Muhammad, walaupun dia buat maksiat, apabila dia bertobat kepada Allah, sebenar-benar bertobat, dia, umat Nabi Muhammad, Allah Ta'ala bubuh dalam syurga. Yang keempatnya apa dia? Aku buat satu kesilapan, Allah Ta'ala marah pada aku, dan terkupas habis segala pakaian, terlanjang aku. Tapi umat Nabi Muhammad dah, walaupun dia buat maksiat, Allah Ta'ala tak telanjangkan mereka. Kalau berlaku seorang pun susah agak. Itu dia, Allah Ta'ala tak buat. Sebab apa? Allah Ta'ala terima doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tak azab umat dia di atas dunia. Tapi Allah Ta'ala nak azab bila? Selepas daripada dia mati tu. Allah. Simin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan juganya setengah daripada kelebihan yang kita jadinya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kita ni jadi umat akhiruz zaman, umat akhir zaman, umat yang baki selepas daripadanya wafat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah tersebut dalam hadis, mereka itulah saudara aku, ikhwani. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, dan maka Rasulullah telatah tubik pada mulut dia, ana mushtaqun ikhwani. Sahabat, aku sangat rindu pada saudara-saudara aku. Nabi ada saudara tak? Nabi ni seorang je, tak ada adik-beradik dia. Tapi Rasulullah kata, ana mushtaqun, aku ni rindu kepada saudaraku. Sahabat apa kata, ya Rasulullah, kami ada ni. Maka Rasulullah kata, antum ashabi, kamu ni sahabat aku. Siapakah muraknya saudara engkau ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara aku itu ialah satu kaum yang baki selepas daripada wafat aku, yang dia beriman kepada aku, dia tak pernah tengok wajah aku. Dia tak pernah tengok wajah aku, dan dia membenarkan apa sahaja yang aku bawa mari ni. Faulaika ikhwani, mereka itulah saudara aku. Rasulullah mengaku kita ni saudara. Tu dia. Kita pergi menteri besar kata ni saudara aku ni. Kita rasa mana? Rasa hebat dah. Orang hebat, orang yang ada nama, dia mengaku kita ni saudara dia, kita ni waris dia, kita ni ada sakut-sakut dengan dia, tu pun lubang hidung luah dah. Kenapa? Tu dia. Macam mana perasaan kita? Rasulullah kata kita ni umat akhir zaman, ikhwani, saudaraku ni. Ada terasa dalam hati kita, Allah. Rasulullah ni sangat-sangat dan kasihnya kepada saudara dia, kepada umat akhiruz zaman, umat akhir zaman. Sehingga Nabi tanya sahabat, mereka inilah orang panggil setengah daripada mereka yang iman dia kuat. A'jabun nas imanan qaumun yaji'una min ba'di. Mereka lebih juga iman dia, satu kaum yang datang selepas daripada wafat aku, yu'minu nabi, dia beriman dengan aku, dan dia tak pernah tengok wajah aku, dan dia membenarkan segala perkara yang aku bawa datang mari. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Tu dia. Tapi apakah terasanya dalam hati kita? Kita ni adakah kita ni kasihnya, rindunya, cintanya, banyak mana yang kita cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada cinta, mestilah kena ada tanda-tanda dia. Ada seorang sahabat, bukan sahabat Nabi, sahabat saya. Kawan. Dia pergi jumpalah seorang Habib ni, dia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, kamu kasih tak pada Nabi? Ya, kasih. Rindu tak pada dia? Dia rindu. Kamu kenal tak keturunan dia? Kenal sekadar ayah ialah Muhammad bin Abdullah sekat tu. Dia kata, mu ni belum cinta lagi pada Nabi. Sebab apa? Sebab kamu tak kenal keturunan dia, rawi-rawi yang tak kenal. Itu alamat kata belum sampai tahap yang betul-betul kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta pada seseorang ni semua dia kenal. Contohnya kalau kita duk kasih pada seorang kekasih kita, nama dia kita kenal, bin dia kita kenal, tok wan dia kita kenal, tok nyang dia pun kita kenal lagi. Dia suka warna apa kita tahu, makan yang dia suka apa dia, dan apa saja berkaitan dengan orang yang dengan mahbub, dengan kekasih kita, semua kita ambil tahu. Itu orang panggil orang yang kasih, yang cinta, yang rindu. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, sahabat dia kasihnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari yang kalau dia tak tengok wajah Nabi ni, tak boleh duduk.
Satu hari yang dia tak tengok wajah Rasulullah, tidur tak lena, makan tak lalu. Nah, ada seorang sahabat, dia pergi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Assalamu alaikum ya Rasulullah. Maka Rasulullah keluar, apa hajat kamu ni? Waalaikumsalam. Apakah hajat kamu ni wahai sahabatku? Tak ada hajat apa ya Rasulullah, hari ni kami belum lagi tengok wajah engkau ya Rasulullah. Membawa kepada hati kami tidak tenang. Hati kami tak boleh nak tidur, kami tak boleh nak makan ya Rasulullah. Allah, sahabat tak tengok sehari ya. Nah, tak boleh duduk dah. Tapi kita kalau tinggal sunnah Nabi, tak tahu apa sunnah kita tinggal ni, terasa macam mana lah kehidupan kita. Tak payahlah kita tinggal sembahyang Jumaat ni, apa terasa dalam diri kita ni. Nah, adakah kita rasa rugi ni? Muslimin muslimat yang dikasihi Allah. Nah, Abdul Rahman bin Auf seorang yang kaya, orang berniaga besar. Dia tahu nilai agama, harga agama. Nah, sembahyang berjamaah ni. Satu ketika dia balik daripada berniaga di Mesir dengan bawa 400 ekor unta, penuh dengan muatan barang di atas ekor unta, 400 ekor unta, dan setiap seekor unta ada gembala hamba dia seorang. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah. Azan dah. لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة القائم حسنا وعلى إنك لا تهلك. InsyaAllah kita tambah dalam 10 minit boleh, 15 minit ikut hanya lagi. Alhamdulillah. Jadi seorang sahabat yang bernamanya Abdul Rahman bin Auf, dia balik daripada perniagaan di Mesir sampai di Madinah katanya sebelum pada subuh. Nah, 400 ekor unta ni banyak. 400 ekor kambing dah banyak dah. Nah, penuh. Duk parking mana dulu kenderaannya unta lah. Duk parking unta tadi. Selesainya Abdul Rahman masuk nak sembahyang subuh. Masuk tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakaat.
Dia pun takbir Allahu Akbar. Abdul Rahman pun rakaat bersama Rasulullah, mana ya dia makmum masbuk dapatlah rakaat sebab dapat rakaat dalam tumakninah imam. Dan lepas daripada sembahyang, maka dia masuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata, ya Rasulullah, Allah dia rasa ruginya hari ni ya Rasulullah. Tu rugi apa ni? Rugi menega apa? Tak Rasulullah, bukan rugi menega. Kami tak sempat nak takbiratul ula ataupun takbiratul ihram bersama dengan engkau ya Rasulullah pada pagi ni. Sebab apa? Sebab kami duk sibuk dengan hak kenderaan, dengan harta perniagaan kami balik pada Mesir hari malam tadi. Ya Rasulullah, kami ni nak sedekah. Kami ni nak kami sedekah semua 400 ekor unta tu fi sabilillah, di jalan Allah. Supaya kami nak dapatkan pahala sedekah kami 400 ekor unta ni, nak dapat ganti pahala takbiratul ihram bersama dengan Rasulullah ni. Adakah cukup ya Rasulullah? Banyak mana ni kalau kita kira nilai dia ni. Seekor unta ni dalam 5,000 ada, lebih ada kot. Kalau kita tak 5,000, 400 ekor berapa dah? 2 juta. 2 juta, subuh-subuh dah sedekah 2 juta. Rasulullah kata tak cukup lagi tu. Tak cukup lagi. Kalau tak cukup ya Rasulullah, sekali dengan barang-barang, setiap ekor unta tu ada barang, muat barang balik pada mesin, barang menega ni. Semua dengan barang-barang pun tak apa Rasulullah. Kami sedekah sabilillah. Ada cukup ya Rasulullah? Rasulullah kata pun tak cukup lagi. Tak cukup lagi. Tu takbiratul ula ya, takbiratul ihram ya, yang kita duk buat mudah-mudah ni. Tak apa orang qomat dan tayat akhir pun tak apa. Dia buat itu. Rakaat yang kedua pun tak apa, dan juga jemaah. Tu silap tu orang. Tak cukup lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau begitu kami merdekakan hamba kami 400 orang hamba merdeka. Adakah cukup ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, ya Abdul Rahman, wahai Abdul Rahman, sekiranya Allah Ta'ala menjadikan dunia ni, satu dunia ni Allah Ta'ala bagi padamu seorang ya, harta kamu satu dunia ni, tapi nak banding dengan kamu nak sedekah satu dunia ni untuk nak mendapatkan pahala takbiratul ihram bersama dengan imam ni pun tak cukup lagi. Allah besar mana? Sebab apa tu? Sebab harta dunia boleh tak nak tebuh kita daripada api neraka? Tak boleh. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sempat takbiratul ihram bersama dengan imam di dalam masa 40 hari, dia akan dapat 2 kelepasan, bara'atani, bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Yang pertama dia dapat lepas daripada api neraka Allah. Yang kedua dia akan dapat lepas daripada sifat munafik. Rasulullah jamin. Yang 20 juta, yang 100 juta tu tak ada ditebuh daripada neraka tu. Sebab tu Nabi kata, kalau satu dunia ni hak kamu semua wahai Abdul Rahman pun tak cukup lagi, sebab tak boleh tebuh daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimah yang dikasihi Allah, ini orang panggil tanda kasih dan cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu akhir dia, akhir dia nak wafat Rasulullah ni, sebelum pada tu turun ayat yang terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Turun ayat ni semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di padang Arafah. Semua sahabat suka senyum, Allah, alhamdulillah, agama dah sempurna dah. Lama kita dah letih dengan agama ni. Hak syahid pun syahid, hak cedera untuk nak menegakkan agama Allah ni. Hari ni barulah Allah Taala bagi tahu dah sempurna dah. Al-yaum, pada hari ini ni. Hari Arafah yang Rasulullah berada di padang Arafah tu. Al-yaum, alif lam situ apa panggil alif lam? Lil ahdil huduri. Alif lam dia ada makna juga tu alif lam.
lil ahdi zihni, lil ahdi zikri, lil ahdi al-khuduri. Itu dia kena masuk dalam ilmu nahwu. Nah, ilmu nahwu ni orang dulu mengapa ni? Orang dulu dia hafal matan jurumiyah, matan alfiyah. Bukan sikit matan alfiyah tu 1000 baris, 1000 bait. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira Maliki. Tu cara syair dia. Ada. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah. Semua sahabat tu suka, Sayyidina Umar pun suka, semua sahabat suka, sahabat besar-besar. Tapi ada seorang sahabat yang menangis. Siapa dia? Tersebut dalam kitab Abdullah bin Abi Quhafah. Kalau kita sebut nama ni orang tak kenal ni. Tapi kalau sebut nama gelar dia, semua orang kenal. Abdullah bin Abi Quhafah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Abu Bakar menangis. Maka Sayyidina Umar kata, "Ma yubkika ya Abu Bakar?" Wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis ni? Hari ni sempurna agama kita. Kalau kita agak suka, hari ni kita dapat merdeka. Hari merdeka pun suka dah. Tu merdeka atas dunia, belumlah kita merdeka daripada api neraka. Nampak? Tu dia. Maka Abu Bakar kata, "Wahai Umar, Allah Ta'ala hantarkan Nabi untuk nak menyempurnakan agama. Apabila agama dah sempurna, aku faham bahawasanya tak berapa lama Rasulullah akan tinggalkan kita. Maka siapa yang kita nak murajaah, siapa yang kita nak rojak, dan kita nak duduk macam mana, siapa yang nak pimpin kita pula?" Menangisnya Abu Bakar As-Siddiq. Apabila Sayyidina Umar dengar begitu, Sayyidina Umar pun menangis juga. Yang duk suka tak dia menangis, orang lain pun tangis, semua jadi menangis belaka. Sebab apa? Sayang, kasih pada Rasulullah, takut tinggalkan mereka. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, dan kitab Syama'il, di dalam syarah dia, Rasulullah dia jatuh sakit 2 Rabiul Awal Rasulullah jatuhnya sakit. Jatuh sakit Rasulullah sakit mula-mula ni sakit tak apa berat mana. Wa kana batida'u maradihi sallallahu alaihi wasallam min suda'in, dan adalah permulaan sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam mula sakit kepala. Lama-lama sakit. Rasulullah sakit dalam masa 10 hari. Rasulullah wafat pada 12 Rabiul Awal, hari yang sama dengan hari lahir, hari Isnin. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, sakit Nabi, demamnya Nabi, sehari kuduk sakit. Dalam keadaan Rasulullah sakit, maka Rasulullah berkumpulnya segala sahabat-sahabat dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah ucap, "Wahai sahabat aku, apa lagi yang belum aku sampaikan pada kamu?" Sahabat kata, "Dah semua sampai ya Rasulullah." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai sahabat aku, sekiranya aku terkasar dengan kamu ni, maka aku maaflah kepada kamu. Sekiranya aku terkasar terbiahnya kamu, maaflahkan aku pada kamu. Kamu maaflah, aku minta maaflah pada kamu ni. Kalau sekiranya siapa-siapa yang tak puas hati, nak kisah, nak balas juga, pun tak apa kata Nabinya. Maka tiba-tiba ada seorang sahabat yang bernamanya Uqashah bin Mihsan. Kasyah dia bangun, "Ya Rasulullah, dulu dah kau bagi peluang begini, dulu engkau pernah pukul, pernah rotan dia. Tu dia. Hari ni pun dia nak balas," kata dianya. Seorang sahabat dalam masjid ni semua pakat tengok kepada Uqashah. Dan Uqashah ni orang baiklah kita kiranya. Rasulullah pun pujinya Uqashah ni. Tu dia. Maka Rasulullah kata, "Tak apa, boleh." Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bangun, kata, "Ya Uqashah, janganlah kamu menyakiti Rasulullah. Janganlah menyakiti Rasulullah. Mu tak tengok ke Rasulullah dalam keadaan uzur demam?" Bangun Sayyidina Umar, bangun sahabat-sahabat yang lain, larang Uqashah jangan buat. Uqashah pun tak ada heran, tak masuk di hadapan Rasulullah.
Maka Rasulullah kata, ya Bilal, tolonglah dia ambil rotan di rumah Siti Fatimah. Nah, maka bila aku pergilah ambil rotan di rumah Siti Fatimah, nah, katanya, nah, apanya Bilal duduk tangis-tangis ni. Nah, ada seorang sahabat Ukasyah, dia nak balas dendam dia pada Rasulullah, nak ambil rotan ni. Nah, Siti Fatimah pun menangis. Tahu keadaan, dalam keadaan ayah dia Rasulullah dalam keadaan demam. Apabila bawa rotan mari di hadapan Ukasyah pun ambil. Ukasyah kata, ya Rasulullah, nah, ya Rasulullah, dulu kami dalam keadaan tak berbaju. Hari ni pun aku kena buang baju. Rasulullah buangkan selendang dia. Rasulullah bukakan baju, maka Ukasyah dia terus peluknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Ukasyah dia sentuh pipi dia di perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ukasyah kata, ya Rasulullah, bukan tujuan kami nak balas engkau ya Rasulullah, tapi kami nak sentuh kulit kami kali yang terakhir dengan engkau ya Rasulullah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, kata nabinya, siapa-siapa kulit siapa yang bersentuh dengan kulit aku ni tidak akan makan oleh api neraka. Nah, maka sahabat minta maaflah kepada Ukasyah, sengkau tak baik. Wahai Ukasyah, maaflah pada aku sengkau kamu nak balas sungguh. Maka berpeluknya kepada Ukasyah pula. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila dalam keadaan Rasulullah sakit Rasulullah ni membawa pada pengsan. Nah, sakit akhir-akhir ni sakit sungguh, pengsan Rasulullah. Nah, fa ughmiya alaih, maka dipengsan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pengsan tak lama. Sedar semula. Fa afaqa, maka sedar Nabi. Apa yang Nabi kata? Apa yang keluar daripada mulut Nabi? Ahadaratis salah. Dia jaga-jaga, dia tanya, adakah masuk waktu sembahyang ni? Sahabat kata, qalu bala, ya Rasulullah dah masuk. Muru bilalan, musuruhlah Bilal ay yu'adzila linnas, sungguh Bilal azan. Wa muru Aba Bakrin ay yusalliya linnas, dan kamu suruh Abu Bakar menjadi imam. Aku ni belum, masa tak larat lagi ni, kata nabinya. Nah, kemudian pensan pula kali yang kedua Rasulullah pensan, fa'afaqa, maka sedarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya pula, ahadaratis salah, adakah masuk waktu sembahyang ni? Qalu bala, dia masuk dah. Murur bilalan ay yu'adzila linnas, musuruhlah Bilal azan dan suruh Abu Bakar jadi imam. Apabilanya Abu Bakar, Bilal pun azan, Abu Bakar mula nak imam. Nah, mula nak imam. Nah, maka menangisnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kenapa? Selalu aku duduk semayang di belakang Rasulullah. Aku duduk tengok wajah dia, aku duduk tengok, duduk di belakang dia, duduk nampak dia. Di hari ni aku duduk tempat dia. Aku tak boleh tengok dia lagi. Dan sebabnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, tengah-tengahnya Bilal duduk tengah-tengahnya Abu Bakar duduk sembahyang jadi imam tadi, Rasulullah rasa khiffah, tersebut dalam hadis, rasa ringan sikit. Ya, maka Rasulullah pun dibantu oleh dua sahabat keluar daripada rumah dia. Nah, apabila Abu Bakar tengok Rasulullah keluar ni, rasa gembira. Allah, dia rasa dia nak turun tempat imam, nak bagi Rasulullah jadi imam. Maka Rasulullah isyarat, tetaplah kamu Abu Bakar jadi imam. Rasulullah sembahyang di belakang dalam keadaan duduk. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, Anas bin Malik, dia tengok Rasulullah, wajah Rasulullah nur, cahaya pada hari itu, yang tak serupa yang aku tengok pada hari-hari yang lain. Dan apabila selesai masuknya Rasulullah dalam rumah dia, muslimin muslimat dikasihi Allah, orang yang sakit ni selalu dia manja dengan isteri dia. Kata Siti Aisyah, Rasulullah ni tersandar, dan sandar belakangnya ala sadri, di atas dadaku. Duduk sila di belakang Rasulullah, sandar di atas dada Siti Aisyah. Kadang-kadang dia tidur atas riba aku, kata Siti Aisyahnya. Kadang-kadang dia bangun, mana duduk tak selesa. Dalam keadaan sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebab tu orang sakit ni dia nak manja lebih. Nah, tu dia. Nah, kalau suami sakit nak ambil hati banyak sikit. Dan isteri pun sama, isteri sakit, suami tu kena tengok.
Nah, suami sakit boleh tahan lagi. Nah, banyak gak isteri sakit ni, suami nak kedai kopi dia, tak kira orang lain dah. Nah, Rasulullah dah. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah. Maka akhir-akhirnya Rasulullah minta air dalam qadah, dalam mangkuk. Maka Rasulullah celupkan air. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, akan mudahkan di atas sakit mati kami ni, ya Allah. Siti Fatimah dengar Rasulullah kata sakit mati ni, wahai Allah, wahai ayah, dah sakitnya ayah ni. Apabila Rasulullah ni dengar Siti Fatimah ni anak Rasulullah yang Rasulullah kasih ni, duk bimbang pada dia ni, maka Rasulullah kata, wahai Siti Fatimah, semua orang ni akan kembali kepada Allah, semua orang ni kena mati belaka. Tapi orang beriman dia akan berjumpa balik di akhirat esok. Dia akan berjumpa, dan kita akan berjumpa di akhirat, wahai Siti Fatimah. Muslimin dan muslimat, kalau kita tengok dalam syarah tadi, kalau kita pergi rumah orang yang dalam keadaan nazak, dalam keadaan letih, maka sunat juga kita ambil air dan baca doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Sapukan muka dia supaya Allah Ta'ala mempermudahkan matinya. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah. Apabilanya wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dengar khabar kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah dah kembalinya kepada Allah, Rasulullah wafat. Sayyidina Umar ni bangun, mencabutkan pedang. Siapa-siapa yang katanya Rasulullah tu mati, Rasulullah wafat, aku akan pacung tekak dia. Aku tak mau dengar pelapar ni. Apa tu? Kasihnya pada Rasulullah. Kasihnya pada Rasulullah. Lalu tu sahabat kata, gitu lah Abu Bakar. Abu Bakar tak ada semasa Rasulullah wafat, tak ada. Adanya Sayyidina Ali, adanya Siti Fatimah, adanya Siti Aisyah. Maka sahabat gitu Abu Bakar. Abu Bakar pun mari. Maka minta jalanlah. Lalu Abu Bakar masuk. Tersebut dalam hadis, Abu Bakar dan kucupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Habiballah, hai kekasih Allah. Mana merayu, apa panggilnya, dengan dalam keadaan hati yang sangat-sangat duka cita. Tak ada lagi lah tempat yang aku nak bertupu. Itu dia. Maka apabilanya orang tanya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, adakah Rasulullah wafat? Ya, Rasulullah dah kembali kepada Allah. Rasulullah telah kembali kepada Allah. Siapa-siapa yang beriman dengan Rasulullah, Rasulullah dah kembali. Tapi siapa-siapa yang beriman dengan Allah, Allah Ta'ala hayyun daimun, Allah Ta'ala hidup selama-lama. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, ya Abu Bakar, macam mana ni dengan Rasulullah ni? Wafat Rasulullah, adakah kena mandi ke, kena tanam, macam mana ni? Maka Abu Bakar bagi tahu, wahai sahabat aku, sebelum daripada wafatnya Rasulullah ni, dia pernah berkumpulkan keluarga dia. Maka Rasulullah pesan kepada keluarga dia, apabila aku wafat ni, memandilah jenazah aku. Ghassaltumuni wa kaffantumuni, dan kamu kapankan daku. Wa tad'uni ala saririn, dan kamu letakkan daku di atas katil. Kemudian kata Nabi, kamu keluar semua daripada bilik ni, jangan siapa ada seorang pun. Lianna awwalu man yusalli alayya, kerana orang yang pertama yang nak semayang di atas jenazah aku ni ialah kena kepada Jibril alaihi salam, summa Mikail, kemudian Mikail, summa Israfil, kemudian Israfil, summa Izrail ma'a junudi, kemudian Izrail, malakul maut serta dengan tentera-tentera, kemudian malaikat-malaikat. Lepas tu lah kamu masuklah faujan ba'da faujin, satu puak kemudian satu puak sembahyang di atas aku. Muslimin muslimat yang dikasihi Allah, siapa Rasulullah wasiat kata, hak mani dia ni, dia waris sebelah bapa, orang panggil ambil akrab dengan si mayat. Kita pun begitulah, nak mani mayat, nak jadi imam, yang paling akrab, yang paling dekat dengan si mayat. Siapa yang mani? Sayyidina Ali, menantu Rasulullah, lagi pula sepupu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang Sayyidina Ali mani dia.
Sayyidina Ali kata, aku mandi Rasulullah, tak nampak aurat Rasulullah. Dibantu oleh dua orang sahabat untuk atas air. Aku tak nampak aurat Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah. Tadi. Nah, ni mana sifat-sifat yang ada dalam diri sahabat, kasih dan cintanya kepada Nabi SAW. Sebab tu Rasulullah ni panggil rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi sekalian alam. Dengan sebab Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala jadi Nabi Muhammad ni, Allah Ta'ala jadikan segala-gala makhluk ni. Langit jadi, bukit, bukau apa semua Allah Ta'ala jadi. Itu mana rahmat. Nah, ini hadis yang terakhir. Satu hadis lagi. Nah, hadis terakhir. Dia katanya, nah, rahmatan lil alamin. Ada hadis Abu Bakar dia cerita hal dia. Nah, hadis ni daripada Abu Bakar, dia cerita wa zukira annahu tajiran waqtal jahiliyah. Dia katanya adalah Abu Bakar ni orang yang menega, orang yang senang, orang yang kaya waktu jahiliyah dulu. Wa kana sababu Islam, dan adalah sebab Islamnya Islam Abu Bakar ni, annahu ra'a ru'yan fi Syam fara'a fi manamihi anna asy-syamsa wal qamar yakunani fi hijrihi. Dia kata sebab Islam Abu Bakar ni, dia kata bahawasanya Abu Bakar dia mimpi, semasa dia duduk di Syam, duduk menega di Syam, dia mimpi, dalam mimpi dia anna asy-syamsa wal qamar, bahawasanya matahari dan bulan itu yakunani, adalah kedua-dua fi hijrihi, ada di atas riba dia. Dia mimpi itu ada matahari dan bulan duduk di atas riba dia. Wa akhadhahuma bi yadihi, dan dia ambil dengan tangan dia matahari dengan bulan di atas riba ni. Wa dammahuma ila sadrihi wa labisa alaihima ridaahu, dan dia peluk dua-dua matahari ni kepada dada dia, dan membaluk ia Abu Bakar di atas keduanya, akan silinan. Ambil kain dia baluk matahari dengan bulan tadi. Falamman tabaha, apabila dia jaga, sedar daripada tidur dia, oh aku mimpi, kata Abu Bakarnya. Zahaba ila rahibin nasara, dia pun cepat-cepat pergi kepada datuk rahib, orang alim dalam agama Nasara. Dia yang pandai Zabur, Injil, Taurat, Zabur, Injil, dia reti, dia tahu. Maka dia cerita, dia pergi apa, liyas'alahu 'anir ru'yas, supaya dia nak tanya daripada mimpi dia ni. Dia cerita mimpi dia ni. Maka Tok Rahib kata ana. Tok Rahib katanya, min aina anta? Mu ni daripada mana ni? Maka qala Abu Bakar min Makkah, aku daripada Mekah. Min ayyi qabilatin, mu ni kabilah mana? Min qabilati Taimin, kabilah Taimin, kata dia ni. Wa ma sya'nuka, apakah kerja kamu? At-tijarah, menega. Dah menega. Tak apalah, Tok Rahib pun dia tengok. Kata Rahib, sayakhruju fi zamanika rajulun hashimiyun. Dia kata, aku nak takbir mimpimu ni, selagi akan keluar di zaman akan seorang laki-laki Hashimi, yang bahasa Hashim, Bani Hashim. Yuqalu lahu Muhammadun, orang nak panggil dia Muhammad. Orang nak panggil dia Muhammadun al-Amin, orang panggilnya Muhammad yang kepercayaan. Wa yakunu min qabilati Hashim, dan ada dia daripada kabilah Hashim. Wa huwa, dan iaitu Muhammad ni, yakunu nabiyan akhir zaman, nabi akhir zaman, nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman. Kata Tarhib, laula zalika, sekiranya kalaunya Allah Ta'ala tak adanya Muhammad ni, lama khalaqallahu as-samawati wal ardh, nascaya Allah Ta'ala tak buatkan langit bumi ni. Wa ma khalaqa Adam, dan Allah Ta'ala tak buat juga Nabi Adam. Wa ma khalaqal al-anbiya wal mursalin, dan Allah Ta'ala tak buat segala nabi-nabi, segala rasul-rasul yang lain. Dan wa huwa, iaitu Muhammad ni, kata dia, sayyidul anbiya wal mursalin wa khatamin nabiyyin, pengulu bagi segala rasul dan nabi yang terakhir sekali. Tak ada lah nabi dia lepas pada dia. Tok Rahib kata lagi, wa anta tadkhulu fi Islam, dan mu pun masuk Islam juga, kata dia. Dia tahu dah. Tok Rahib kata, wahai Abu Bakar, mu ni pun masuk Islam.
wa takunu waziran lahu, dan kamu ni juga akan jadi anak buah dia, akan jadi tangan kanan dia, waziran lahu, wa khalifatan, dan mu ni juga akan jadi khalifah min ba'dihi, selepas pada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha ta'biru ru'yaka, inilah takbir mimpi engkau. Thumma qala, kama dia tak katanya, wajadtu dan aku dapatkan akan sifat-sifat sifatahu, akan sifatnya fit Taurat waz Zabur wal Injil. Aku ambil ini daripada Taurat dan Zabur dan Injil, dan aku takbir mimpimu ni. Apabilanya Abu Bakar dengar begitu, dan falamma sami'a Abu Bakar minar rahib sifatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabilanya Abu Bakar dengar sifat Nabi daripada Taurat cerita tu, raqqa qalbuhu washtaqu ila ziyarati. Dia rasa nak rindunya, nak ziarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cepat-cepat dia balik di Mekah. Apabila dia balik di Mekah, dia pun cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia cari Nabi, dia duduk dengan Nabi, wa kana yuhibbuhu, dan adalah bukan kasih pada Rasulullah ni, kasih, tapi tak ada Islam lagi. Duk kasih pada Rasulullah, duk kasih pada Rasulullah, duduk dengan Rasulullah, makan dengan Rasulullah, duduk dengan Rasulullah. Lama-lama Rasulullah pun kata, la falamma tala al-amru qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, apabila Abu Bakar duduk lama dengan Rasulullah ni, maka Rasulullah bertanya Abu Bakar pada satu hari, ya Abu Bakrin kullu yaumin taji'u ilayya wa tajlisu ma'i lima lam tuslimu. Abu Bakar, mu ni duduk dengan aku lama dah, duduk dengan aku, duduk sekali dengan aku, duduk mari tiap-tiap hari, tapi kenapa mu tak masuk Islam? Baru nak dakwah, kenapa kamu tak masuk Islam? Maka Abu Bakar kata, lau kunta nabiyan, kalau engkau jadi nabi, fala buddalaka minal mu'jizat, mesti kena ada mu'jizat. Nabi ni apa yang mu'jizat? Mu'jizat ada pada Nabi, kalau karamah ada pada orang yang soleh, awliya illah. Kalau belum jadi bakit Nabi, orang panggil irhas. Kalau orang biasa ada kelebihan, orang panggil ma'unah. Kalau orang yang dirakak, orang panggil istidraj. Istidrak daripada Allah. Dan orang yang bukan Islam tapi ada benda lebih di dia, istidrak, pemuaan Allah. Baik. Maka mana mukjizat kata buakannya? Nabi kata, ama takfikal mu'jizatul lati ra'aita fi Syam wa 'abbaraha ar-rahibu wa akhbara an islamihi. Rasulullah kata, tak cukup lagi kau mukjizat tu. Dah mu duduk di Syam dulu, mu mimpi. Rasulullah tahu benda tu. Mu mimpi, kata nampak gitu, Tok Rahib cerita dah padamu, tu mukjizat aku dah tu. Nah, apabila Abu Bakar dengar begitu, maka Abu Bakar pun masuklah. Dia katalah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Wa annaka Rasulullah. Masuk Islam dia. Muslimin dan muslimat, apa hebatnya Rasulullah SAW, dan kita jadi umat Rasulullah. Sebab tu tanda yang kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ihya, hidupkan sunnah dia, amal dengan sunnah Nabi, daripada segala doa-doa, daripada amalan-amalan Rasulullah, ibadat Rasulullah macam mana, dan tijarah, meniaga Rasulullah macam mana. Orang meniaga ni betul dengan cara Nabi ni, dapat syurga. Ada seorang sahabat jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, dia tak mau minta apa ni, dia naknya macam mana. Dia naknya cari rezeki yang halal. Orang lain minta zikir, minta amalan tu, minta amalan ni, dia minta nak cari rezeki yang halal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegang tangan dia ni. Rasulullah kucup tangan orang tadi. Apa ni kelebihan dia nya? Orang yang cari rezeki yang halal ni pun, kata Nabi, dia akan masuk syurga tanpa hisap juga. Allah hebat. Apabila di akhirat esok, Allah Ta'ala tanya siapa-siapa yang mencari, yang meniaga yang betul, tijarah, niaga yang betul cara Nabi SAW, masuk syurga. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, setiap amal kita buat apa yang ditunjuk oleh Nabi SAW, semoga kita dirahmati, diberkati, dimurahkan rezeki kepada kita. Amal sunnah Nabi, semacam mana kita tengok kisah Halimah As-Sa'diyah. Orang dia kuruh ya, orang yang miskin, orang yang tak ada apa, tapi apabila dia ambil Rasulullah untuk menyusu, susu dia pun ada sebelah, ya sebelah ni rusak.
Apabila Rasulullah menyusu, dua-dua susu penuh dengan susu. Dan tubuh dia akan jadi gemuk. Dan unta dia, kenderaan kuda dia yang kurus jadi gemuk. Balik di rumah dia, pokok tamar dia setahun 2 kali berbuah. Nah, kambing dia beranak tahun 2 kali, duk berkembang. Murahnya rezeki Allah Subhanahu Wa Taala bagi dengan sebab Halimah menanggungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak macam mana supaya hidup kita tenang, hidup kita dirahmati oleh Allah, hidup kita diberkati oleh Allah? Maka kita hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi tinggal apa dia? Sunnah dia. Nah, ilmu dia, sunnah dia. Nah, semayang cara Nabi macam mana? Sallu kama raaitumuni usalli. Dan semoga kita dirahmati oleh Allah, dan juga sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita akan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat esok. Nah, maka sekadar itulah kita ceramah kita pada malam ini, semoga akan jadi manfaat untuk kita, dan kita sampaikanlah kepada siapa-siapa ada saudara kita yang tak datang, yang hadir, itu sebagai orang panggil ilmu yang yantafa'u bih, dakwah, menyebarkan. Dan semoga kita dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Allahumma rzuqna uluman nafi'a, rizqan tayyiban wa halala, wa amalan salihan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.